Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Karawanah bin Ismail. Saya ingin membentangkan mengenai pengenalan mengenai tajuk kami. Okey, masyarakat sivil ni merupakan antara elemen yang dianggap sebagai penanda kepada sistem demokrasi kepada sebuah negara itu. Masyarakat sivil merupakan ejen pendemokrasian yang tidak berpaksikan kepada sesebuah parti politik ataupun kepentingan politik itu sendiri. Sebaliknya, ia merupakan sebagai ruang antara kerajaan dengan masyarakat dalam sesebuah negara itu. Masyarakat sivil adalah merupakan penyumbang penting kepada proses pendemokrasian yang berlaku dalam kebanyakan negara. Bukan demokrasi khasnya Eropah Timur, Amerika Selatan dan Asia. Mengikut Hall 1995, peranan masyarakat sivil tidak hanya sekadar menjadi ejen penggerak, tetapi juga sebagai ejen idea bagi para pejuang demokrasi. Seterusnya, menurut Baker 2002, menggariskan bahawa ketiadaan kebulan masyarakat sivil dalam sesebuah negara dapat merencatkan kadar demokrasi di negara tersebut. Seterusnya, masyarakat sivil sebagai saluran menyuarakan pendapat ejen pembentukan dan melatih pemimpin masyarakat. Seterusnya, masyarakat sivil juga mempunyai isu kontemporari dari pelbagai aspek. Contohnya melalui aspek sosial, ekonomi, politik. Isu-isu berkaitan masyarakat sivil dan NGO ini perlulah diperjuangkan dengan melakukan pelbagai tindakan yang bersesuaian yang boleh dilakukan oleh masyarakat sivil itu sendiri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Nafisah dan rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Farhan bin Junaidi, bernombor metrik D201810848875, akan meneruskan pembentangan mengenai isu kontemporari dari aspek ekonomi. Isu yang pertama ialah isu pelarian Rohingya. Migrasi rentas sepadan masa kini telah melibatkan perpindahan jutaan manusia ke serata dunia, sama ada berhijrah sebagai buruh sah, parti maupun pelarian. Sebagai sebuah negara pesat membangun, mempunyai masyarakat Islam yang ramai dan dipacu kekukuhan ekonomi serta kestabilan politik, Malaysia telah berjaya menarik perhatian jutaan migrasi pendatang tanpa izin ini. Pada Mei 2015, negara Malaysia telah dikejutkan dengan berita kehadiran pelarian etnik Rohingya dari Myanmar secara beramai-ramai di Pulau Langkawi. Pelarian Rohingya menyatakan mereka mengalami gangguan kekerasan dan diskriminasi oleh kerajaan seperti bekerja tanpa digaji dalam projek-projek kerajaan, pelanggaran hak asasi manusia untuk hidup bebas, ancaman keselamatan diri, kelompok masyarakat dan agama. Hal ini menyebabkan kebanyakan orang Rohingya menjadi pelarian dengan memilih Malaysia sebagai tempat mereka disebabkan keadaan politik dan ekonomi Malaysia yang stabil dan sesuai. Selain itu, sentimen kebencian Islam di Myanmar bersifat teroris kerana masyarakat Buddha di sana melakukan pembunuhan kejam tanpa belas kasihan dengan matlamat ingin melenyapkan kaum dan keturunan Rohingya Islam dari bumi Myanmar. Yang seterusnya, isu kedua ialah isu pemerdagangan manusia etnik Rohingya. Pada 10 Mei 2015, seramai 1,158 orang parti Rohingya dan Bangladesh yang terdiri daripada 993 lelaki, 104 perempuan dan 61 kanak-kanak telah dicatatkan tiba di Pulau Langkawi, Kedah. Agensi penguatkuasaan telah membawa kesemua parti ini dipindahkan ke depo tahanan imigresen Belantik, Kedah. Hal ini kerana terdapat elemen penyeludupan migran ekoran kerelaan parti terbabit untuk datang ke Malaysia dan turut melibatkan berlakunya sindiket perdagangan manusia.
kebanyakan daripada mereka akan tiba dengan bot-bot kecil di negara-negara Asia Tenggara, iaitu mengikut destinasi pilihan masing-masing, sama ada dari Myanmar ataupun dari Bangladesh. Namun, apa yang amat dikesali, pengijrahan pelarian ini sering dieksploitasikan dan dikhianati sehingga mereka menjadi mangsa perdagangan manusia yang membawa kepada penderitaan, menjadi hamba maupun mengakibatkan kematian. Menyedari bahawa isu perdagangan manusia membawa kepada kesan buruk kepada negara, kerajaan Malaysia telah menubuhkan Badan Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran (MAPO). MAPO berfungsi untuk mengawasi corak imigrasi dan imigrasi di Malaysia bagi bukti perdagangan dan mendapat respons segera dari agensi atau badan kerajaan yang berkaitan dan pertubuhan bukan kerajaan tentang masalah perdagangan manusia ini. Selain itu, Pelan Tindakan Kebahasaan Anti Perdagangan Orang 2016 dan 2020 juga telah dilancarkan pada 15 Ogos 2016 oleh bekas Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Fungsi pelan ini adalah untuk memberikan keutamaan kepada kebajikan dan perlindungan mangsa perdagangan manusia mengikut cadangan seperti yang ditentukan di peringkat antarabangsa. Seterusnya, pada 4 April 2020 terdapat lebih 200 pelarian Rohingya mendarat dengan menaiki bot di kawasan peranginan berdekatan pantai Teluk Nibong di Langkawi. Pada 16 April pula, usaha bersepadu antara TUDM, TLDM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia telah berjaya menghalang kemasukan bot dipenuhi oleh pelarian Rohingya yang berhajat memasuki perairan negara. Hal ini menunjukkan bahawa usaha Malaysia untuk menghalang kemasukan pelarian ini menunjukkan kesan yang positif. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Nama saya Nurhazwani binti Hamzah, bernombor matrik D2018108417. Hari ini saya ingin membincangkan tentang isu kontemporari masyarakat sivil dan NGO dari aspek ekonomi. Saya ingin menyentuh isu pembanjiran gelandangan. Apa itu gelandangan? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, gelandangan ialah orang yang mempunyai pekerjaan atau tempat tinggal yang tidak tetap. Malaysia merupakan sebuah negara yang berusaha dalam mengurangkan kadar kemiskinan baik di bandar maupun di luar bandar. Tumpuan kerajaan kini adalah untuk meningkatkan keupayaan kelompok tegar dan miskin, bukan hanya dengan menukar status, tetapi meningkatkan pendapatan dan peningkatan produktiviti, kemahiran dan keupayaan dengan memberikan bantuan seperti latihan keusahawanan dan kemahiran. Dengan kata lain, golongan miskin diberikan keupayaan untuk mengubah kehidupan, bukan hanya bergantung kepada kerajaan semata-mata. Tahap ekonomi yang semakin berkembang seiring dengan pembangunan fasiliti yang lengkap telah menyebabkan bandar-bandar di Malaysia menjadi tumpuan pelbagai lapisan masyarakat. Keadaan ini akan menyebabkan kawasan bandar menjadi lokasi untuk mencari peluang pekerjaan dan seterusnya mengecapi peluang pekerjaan yang lebih baik. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dijalankan, terdapat kolaborasi NGO bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam usaha untuk membantu golongan gelandangan di luar sana. Untuk mengelakkan daripada berlakunya penularan wabak COVID-19, pihak NGO memilih jalan alternatif dengan memberi sumbangan kepada pihak JKM untuk disalurkan kepada golongan gelandangan.
Justeru, pihak JKM bertanggungjawab untuk mengedarkan bantuan iaitu bantuan berbentuk keperluan asas seperti beras, minyak masak, makanan kering dan sebagainya. Jabatan Kebajikan Masyarakat telah memperkenalkan 3 mekanisme utama dalam usaha untuk membantu golongan ini. Usaha yang pertama adalah membantu mereka di sektor pekerjaan. Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat telah bekerjasama dengan bahagian perkhidmatan pekerjaan iaitu Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan pihak berkuasa tempatan PBT untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan mana-mana pihak yang sudi menerimanya. Bagi gelandangan yang tidak berpeluang dan tidak layak adalah kerana faktor utama iaitu berstatus warga negara emas dan menghadapi masalah kesihatan. Mekanisme kedua yang diperkenalkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah pulang ke pangkuan keluarga. Hal ini adalah kerana kebanyakan golongan gelandangan yang berada di luar sana adalah mereka yang lari daripada rumah akibat terdapat beberapa masalah yang mendorong mereka untuk keluar daripada rumah. Mekanisme yang ketiga adalah menempatkan ke dalam institusi kebajikan. Mekanisme ketiga ini adalah merupakan jalan terakhir bagi membantu golongan gelandangan iaitu dengan menempatkan mereka di institusi kebajikan yang terletak di bawah pengurusan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Assalamualaikum, nama saya Nur Azana binti Azhar, nombor matrik di 201810841155 akan menerangkan mengenai isu ketidakadilan sosial terhadap warga tua. Seperti yang kita tahu, isu permasalahan yang dihadapi oleh warga tua iaitu isu kesihatan, di mana isu ini merupakan kemerut utama yang perlu dititik beratkan kerana isu kesihatan ini merupakan penentu utama kualiti hidup warga tua. Seperti yang kita tahu, warga tua ni banyak menghadapi masalah kesihatan yang suka untuk dibendung dan masalah kesihatan yang kronik. Hal ini secara tidak langsung membuatkan mereka menghadapi ketidakadilan dalam masalah sosial. Okey, Ahmad 2008 menyatakan bahawa kebanyakan warga tua tinggal di desa ini mempunyai rumah yang usang dan tidak mempunyai kemudahan fizikal yang sebenar untuk didiami. Okey, sebagai contoh, kebanyakan warga tua akan lepas mereka bersara daripada pekerjaan, mereka akan pulang ke kampung dan tinggal di setiap perkampungan yang ada. Seperti yang kita maklum, kebanyakan warga tua ni tidak mempunyai pendapatan yang mencukupi untuk membaiki rumah mereka. Okey, yang seterusnya, perubahan ketara yang dapat dilihat ialah saiz keluarga yang semakin mengecil di samping pertambahan bilangan ibu tunggal dalam masyarakat dari hari ini sekaligus memberi kesan kepada kebajikan warga tua. Okey, hal ini dapat dilihat kebanyakan pasangan warga emas atau warga tua sekarang, ada yang pasangan mereka telah meninggal dunia dan mereka tinggal seorang, dan kebanyakan anak-anak mereka sudah dewasa dan telah membina keluarga sendiri. Justru itu kebanyakan warga tua ini mereka tidak mendapat keadilan yang selayaknya di bahagian sosial. Mereka hanya tinggal di rumah sendiri tanpa membuat apa-apa aktiviti. Okey, seterusnya Bakar 2008 menyatakan bahawa masalah kemurungan disebabkan oleh perasaan kesunyian yang serius, dan antara tanda kemurungan ini ialah individu itu sendiri berduka cita dan hilang minat untuk melakukan aktiviti yang diminat. Okey, yang ni antara aktiviti sosial yang kerap sangat kita lihat bahawa kebanyakan warga tua ni mereka dah tidak melakukan aktiviti sosial dengan masyarakat sekeliling. Mereka banyak melakukan aktiviti di dalam rumah, mendam perasaan di dalam rumah. Sebab itu kebanyakan warga tua ni walaupun mereka mempunyai masalah penyakit, mereka juga mempunyai masalah kemurungan. Mereka tak ada tempat untuk meluahkan apa yang mereka rasa, masalah yang mereka hadapi, dan kebanyakan mereka hanya menghabiskan usia-usia tua di dalam rumah.
Okey, yang terakhir adalah apabila kebanyakan warga tua antara rela atau tak rela untuk bekerja bagi menampung kos perbelanjaan yang semakin meningkat pada alas globalisasi dan modernisasi kini pada usia mereka yang telah lanjut. Okey, apa yang dapat saya simpulkan dekat sini, kebanyakan warga tua walaupun mereka dah melanjutkan usia, mereka terpaksa juga untuk bekerja keras untuk menampung kehidupan seharian mereka. Tambahan yang warga tua yang punya keluarga yang besar dan mereka tiada tempat untuk bergantung hidup, maka mereka perlu bekerja untuk menyara kehidupan mereka. Hal ini mereka kurang untuk melakukan aktiviti sosial dengan yang lain disebabkan kekangan waktu, kekangan kewangan dan sebagainya. Okay, sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila binti Zailan. Okay, isu kontemporari yang berlaku dalam kalangan masyarakat sivil dan NGO dari sudut sosial. Pertama sekali, saya ingin menyentuh mengenai isu kemiskinan. Konsep yang berlaku kepada sesuatu kehendak ataupun keperluan yang tidak dapat dipenuhi, seperti contoh keperluan yang asas seperti makanan, mungkin tempat tinggal, ini disebut sebagai isu kemiskinan. Okey, seperti yang kita tahu, semasa COVID-19 ini, banyak masyarakat yang terjejas dari sudut ekonomi mereka. Ada setengah mereka yang dibuang kerja, yang diberhentikan tanpa mendapat pampasan. Okey, mereka ini sangat terjejas dari segi untuk memenuhi keperluan harian mereka. Jadi di sini terdapat NGO yang cuba menghulurkan bantuan kepada mereka. Pertama, situasi yang saya boleh kongsikan di sini adalah saluran bantuan kepada masyarakat yang terjejas. Banyak NGO seperti NGO di Malaysia cuba menghulurkan bantuan kepada mangsa-mangsa yang terjejas akibat COVID-19 ini. Tapi isunya di sini adalah ketika mereka ingin menghulurkan bantuan, mereka tidak memenuhi SOP yang disarankan oleh pihak kerajaan. Hal ini telah menimbul isu di kalangan masyarakat. Kebanyakannya NGO ini menghulurkan bantuan dari segi bahan makanan, barang-barang keperluan seperti makanan, beras, dan makanan lah, dan lain-lain lagi. Dan ada setengah NGO akan menghulurkan bantuan dari sudut kewangan supaya mereka dapat menyara keluarga mereka. Okey, program yang seterusnya adalah program Azam Bandar. Tujuan program ini adalah untuk tangani masalah miskin yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Sebagai bukti, hampir RM10 juta peruntukan disediakan oleh Kementerian Perumahan dan Pekerjaan Tempatan KPKP sebagai bagi menjalankan program Azam Bandar. Program Azam Bandar ini dia menyasarkan golongan B40 yang sudah yang terkesan dengan masalah ini. Jadi program ini telah dianjurkan oleh badan-badan NGO untuk memberi bantuan kepada golongan miskin ini. Dianggarkan seramai 1,000 peserta dari senarai IKASI seluruh negeri yang menyertai program ini. Mereka telah membantu golongan ini untuk bergelar, untuk mengajar mereka dari segi untuk mengusahakan perniagaan supaya mereka dapat keluar dari kepompong kemiskinan ini. Okey, isu yang kedua yang saya akan bangkitkan di sini adalah mengenai isu hak untuk bersuara. Okey, seterusnya kita akan membincangkan mengenai isu hak bersuara. Okey, isu hak bersuara ni kita kena tahu dulu apa itu hak bersuara. Okey, di Malaysia, rakyat diberi peluang yang sangat luas untuk bersuara ataupun mengeluarkan pendapat mereka dengan bebas berasaskan kebebasan dan sikap bertanggungjawab. Malaysia lebih mementingkan keharmonian antara kaum yang berteraskan kesejahteraan politik. Seperti yang kita tahu, di negara kita banyak
banyak etnik yang ada di negara kita. Jadi kerajaan ataupun rakyat ni diberi kebebasan untuk bersuara mengenai apa yang ingin mereka suarakan kepada pihak kerajaan ataupun kepada pihak-pihak tertentu. Jadi di sini isu yang telah dibangkitkan oleh NGO di sini adalah mengenai isu di mana Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam telah mengingatkan kerajaan mengenai janji memperbaharui dan mensuhkan undang-undang yang dikatakan mengengkang kebebasan dan proses pelesenan media. Seperti yang kita tahu baru-baru ini mengenai isu akhbar utusan yang akhbar utusan yang telah diminta untuk tutup ataupun dibubarkan disebabkan oleh masalah-masalah tertentu. Hal ini telah disuarakan oleh Suhakam untuk mengingatkan kembali kepada kerajaan mengenai untuk memperbaharui dan memansuhkan undang-undang yang dikatakan mengengkang kebebasan dalam proses pelesenan media. Suhakam dalam kenyataan pada Hari Kebangsaan Akhbar Sedunia berkata, selain kebebasan, media berfungsi dengan lebih efektif dengan menjaga kepentingan awam. Kerajaan perlu menggerakkan usaha menyokong penubuhan majlis media yang menyasarkan kepada penambahbaikan dan pencapaian standard kewartawanan yang lebih baik, tinggi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap media massa. Di sini mereka menekankan supaya kerajaan itu tidak menghalang akhbar itu untuk terus ada di platform dia. Tetapi yang kerajaan boleh ubah di sini adalah dari segi menambahbaikan pencapaian standard kewartawanan. Contohnya, isu-isu yang dibangkitkan oleh wartawan tersebut amat memainkan peranan penting. Bukan di sini maksudnya dia bukan salah akhbar tersebut, tetapi masalah kepada mungkin isu itu telah diubah, telah ditokok tambah. Jadi mereka memperjuangkan supaya akhbar utusan tu terus ada terus diadakan. Begitulah maksud saya. Okey, setakat ini saja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Ashikin binti Hassan, bernombor matrik D201810844163. Okey, sebenarnya saya akan membincangkan tentang isu kontemporari masyarakat sivil dan NGO dalam aspek politik. Okey, saya akan bincangkan tentang isu pendidikan, iaitu elak politik isu pendidikan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan? Pendidikan ialah suatu ilmu yang harus dipelajari oleh semua golongan masyarakat untuk menarik taraf diri mereka ke peringkat yang lebih tinggi. So, kenapa kita kena naik taraf diri kita ke peringkat yang lebih tinggi? Sebab pendidikan ni boleh menjelaskan keupayaan seseorang individu dalam mengurus hidup yang lebih berkualiti. Maksud dia macam bila ada pendidikan ni, hidup kita akan lebih berkualiti. Seterusnya ialah pendidikan yang berkualiti sangat efektif bagi menentang atau menolak kemiskinan. Kerana salah satu faktor yang membolehkan seorang itu gagal dalam hidup adalah kerana kurangnya pendidikan. Okey, seterusnya ialah kaitan masyarakat sivil dan NGO dalam isu pendidikan. Yang pertama, pertumbuhan bukan kerajaan, NGO, Cina Kedah dan kerajaan negeri telah bersepakat untuk tidak menjadikan isu pendidikan sebagai bahan politik. Isu yang remeh sepatutnya tidak perlu diperbesarkan sehingga menjadi topik pergaduhan antara kaum di Malaysia. Perkara ini tidak seharusnya menjadi isu kerana pendidikan bukanlah termasuk dalam hal politik negara.
pendidikan juga merupakan cara untuk mengubah nasib anak bangsa kita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Nafisah dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk saya iaitu isu kontemporari masyarakat sivil dan NGO dari segi politik. Apakah itu isu ketidakakuran sivil? Ketidakakuran sivil menurut Ross adalah satu tindakan awam yang aman dilakukan secara jujur dan biasanya bertujuan untuk membuat penuntutan perubahan terhadap sesuatu undang-undang atau polisi kerajaan. Okey, ketidakakuran sivil ni adalah satu tindak tunjuk perasaan atau bantahan daripada rakyat biasa kepada kerajaan apabila suatu rakyat itu tidak berpuas hati dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan. Ketidakakuran sivil sebagai tindakan awam yang bertujuan untuk membantah undang-undang serta dasar kerajaan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat. Ia dilakukan sama ada atas alasan moral, agama, keadilan dan lainnya. Menurut Bourdieu 1991, acts which are illegal, committed openly, non-violently and continuously within the framework of rule of law and with the intention of frustrating or protesting some law, policy or decision of a government or some of its officer. Waze 2006 telah mengkaji tentang krisis politik di Malaysia pada tahun 1998. Beliau menyatakan terdapat beberapa faktor utama yang menggerakkan ketidakakuran sivil pada tahun tersebut. Antaranya ialah krisis ekonomi, pemecatan Anwar Ibrahim daripada kabinet dan UMNO, serta pendedahan Anwar Ibrahim tentang isu korupsi, kolusi dan nepotisme KKN dalam kerajaan. Tindakan ini telah mewujudkan protes di kalangan masyarakat sivil dan NGO terhadap keputusan kerajaan pada waktu tersebut, dan ini telah mewujudkan suatu perjuangan yang dikenali sebagai gerakan reformasi. Bukan itu saja, suatu politik baru juga telah diwujudkan, iaitu Parti Keadilan Nasional yang dikenali sebagai Parti Keadilan Rakyat (PKR). Pemecatan Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 2 September 1998 telah menyebabkan para penyokongnya dan beberapa kumpulan NGO bangkit membantah penyingkiran tersebut kerana menyifatkan sebagai konspirasi politik. Hal ini disebabkan kerana Anwar Ibrahim menganggap bahawa pemecatannya adalah daripada suatu tindakan politik yang tidak matang daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pemecatannya sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada 20 September 1998, Anwar Ibrahim memimpin demonstrasi secara besar-besaran di Masjid Negara dan Dataran Merdeka. Demonstrasi tersebut menerima sokongan hebat masyarakat, terutamanya golongan muda, yang dianggarkan melebihi 30,000 orang faris. Antara NGO yang terlibat ialah Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), Suara Rakyat Malaysia, Suaram, Just World Trust (JAS) dan lain-lain lagi. Seperti yang kita tahu, Tun Dr. Mahathir juga mewujudkan satu gerakan, iaitu Gerakan Reformasi. Yang kita lihat gerakan reformasi itu wujud sehingga sekarang. Kita lihat kejayaan gerakan reformasi ini pada tahun 2018, pilihan raya umum pada tahun tersebut. Satu titik sejarah baru berlaku di mana Barisan Nasional yang memimpin negara selama 60 tahun telah tewas buat pertama kalinya dalam sejarah. Dan di masa tersebut Pakatan Harapan telah memenangi pilihan tersebut dan berjaya untuk kejayaan perjuangan NGO dari tahun 1998, iaitu daripada ABIM, Gerakan Reformasi dan juga Bersih, telah menyebabkan landscape politik Malaysia berubah apabila ketidakakuran sivil telah melahirkan politik baru, dapat meningkatkan proses demokrasi, melahirkan politik matang dan seterusnya, menyumbang kepada perubahan kerajaan secara demokratik dalam PRU ke-14. Dalam PRU tersebut, BN yang memerintah selama 61 tahun telah tewas dan digantikan dengan kejayaan baharu Pakatan Harapan. Kejayaan PH telah membawa kepada era Malaysia baharu, iaitu pentadbiran kerajaan yang berjanji untuk mengutamakan ketulusan, adil, terbuka, menentang rasuah, menentang penyalahgunaan kuasa,
mempunyai kebebasan media dan mereformasikan institusi pentadbiran. Kesimpulan yang boleh dibuat, isu kontemporari yang berlaku pada hari ini merupakan suatu isu yang sangat serius jika diambil dengan mudah. Isu kontemporari ini boleh merebak atau menjadi lebih serius yang boleh merosakkan suatu sistem pengurusan negara. Hal ini demikian akan menyebabkan berlaku pembangunan negara itu terbantuk dan menyebabkan proses pembangunan menjadi lambat. Okey, semua sudah maklum bahawa masyarakat sivil dan NGO merupakan anggota yang sangat penting kepada negara bagi memastikan negara itu sentiasa berada dalam keadaan harmoni dan sejahtera tanpa sebarang isu yang serius timbul. Okey, jika isu timbul, maka masyarakat sivil dan NGO akan berusaha mencari langkah ataupun jalan yang sesuai untuk mengatasi isu tersebut. Mereka akan bertanggungjawab dengan memberi sebarang bantuan yang mereka rasakan memerlukan untuk mereka salurkan berkaitan dengan isu-isu yang negara itu